Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penyelia Dr. Muhammad Irfania bin Abdullah, panel penilai pertama Dr. Suryani binti Mat Noor dan panel penilai kedua Dr. Rofisyah binti Rashid. Saya, Lim Li Fang, pelajar PISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk keterangan menggunakan teknik watak dalam kalangan murid tahun 4. Untuk pengetahuan para panel, teknik watak yang dibangunkan oleh pengkaji menggunakan pendekatan mnemonik merupakan akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama beberapa kata kunci yang penting dalam konstituen ayat majmuk keterangan, di mana huruf W mewakili watak iaitu orang yang terdapat dalam gambar rangsangan yang diberikan. Kemudian A untuk aktiviti iaitu perbuatan yang sedang dilakukan oleh watak itu. Kemudian T untuk tempat iaitu lokasi. Diikuti dengan huruf A untuk alat iaitu cara perbuatan itu dilakukan. Yang terakhir, huruf K mewakili keterangan di mana murid perlu menyatakan sebab kepada perbuatan yang dilakukan oleh watak dalam gambar itu. Pada masa yang sama, teknik watak tersebut diperkenalkan oleh pengkaji menerusi aplikasi Microsoft PowerPoint yang dibina oleh pengkaji dan jadual binaan ayat. Baik, saya mulakan dengan bahagian yang pertama iaitu pernyataan masalah. Berdasarkan refleksi PDPC semasa pengkaji menjalani praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Batu Rakit iaitu Sebara, terdapat sebilangan murid kelas 4 Berlian masih belum menguasai kemahiran membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul. Murid menunjukkan tingkah laku pasif seperti bosan dan takut untuk cuba membina ayat. Hal ini kerana murid tidak tahu akan struktur binaan asas ayat majmuk keterangan dan mereka menanamkan persepsi bahawa kemahiran membina ayat majmuk keterangan ini adalah rumit dan susah. Bukan itu sahaja, terdapat banyak kesilapan dan kekurangan yang berlaku dalam ayat yang dibina oleh murid. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2018, kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahawa penghasilan sebuah ayat yang gramatis memerlukan pengoperasian mental seseorang individu itu terlebih dahulu. Oleh itu, masalah penguasaan kemahiran membina ayat majmuk keterangan dalam murid tahun 4 dijadikan fokus dalam kajian tindakan pengkaji ini. Sehubungan dengan itu, objektif kajian tindakan pengkaji ialah murid dapat meningkatkan pemahaman struktur binaan ayat majmuk keterangan dengan betul melalui teknik watak dan murid dapat membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul menggunakan teknik watak. Manakala, soalan kajian pula berbunyi, adakah murid dapat meningkatkan pemahaman struktur binaan ayat majmuk keterangan dengan betul melalui teknik watak dan adakah murid dapat membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul menggunakan teknik watak? Sampel kajian tindakan pengkaji ini melibatkan 5 orang peserta kajian tahun 4 yang terdiri daripada 2 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki. Kelima-lima orang peserta kajian tersebut berbangsa Melayu dan menetap di sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Batu Rakit di Kuala Nerus, Terengganu. Peserta-peserta kajian dipilih dalam kajian tindakan pengkaji ini adalah kerana
Pengkaji telah mengenal pasti masalah khusus yang berlaku dalam aspek penguasaan kemahiran membina ayat majmuk keterangan dalam kalangan peserta kajian itu. Kebanyakan peserta kajian telah melakukan kesilapan seperti idea ayat yang tidak menepati kehendak gambar rangsangan yang diberikan. Ayat yang dibina oleh peserta kajian pula adalah bersifat ayat tunggal. Pada masa yang sama, terdapat kesilapan dari segi penggunaan imbuhan, ejaan dan tanda baca dalam ayat binaan peserta kajian. Model kajian pula, pelaksanaan kajian pengkaji berdasarkan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart pada tahun 1988. Model Chemis dan McTaggart tersebut merangkumi 4 proses ataupun 4 langkah, iaitu langkah pertamanya ialah langkah mereflek, diikuti dengan langkah kedua, langkah merancang. Kemudian langkah ketiga, langkah bertindak. Dan yang terakhir, langkah keempat iaitu langkah memerhati. Langkah-langkah tersebut diulang lagi ke dalam kitaran kedua dengan adanya penambahbaikan terhadap rancangan sedia ada sekiranya objektif kajian didapati tidak dicapai dengan sepenuhnya pada kitaran pertama kajian. Untuk makluman para panel, pengkaji telah mengumpul data kajian daripada peserta kajian secara tidak bersemuka melalui Google Meet dan juga WhatsApp, memandangkan murid pada ketika itu diarahkan untuk menjalani PDPR, ekoran daripada pandemik COVID-19. Kecuali pada peringkat prakajian, pengumpulan data kajian dikendalikan secara bersemuka semasa pengkaji menjalani praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Batu Rakit dulu. Untuk itu, pengkaji telah menggunakan 3 jenis instrumen kajian untuk mengumpul data kajian pengkaji. Iaitu yang pertamanya, instrumen senarai semak pemerhatian, borang temu bual dan juga kertas ujian. Pemerhatian dilakukan sepanjang sesi rawatan kitaran kajian itu berlangsung, manakala temu bual dan juga ujian bertulis pula dilakukan selepas sesi rawatan kitaran pertama dan kitaran kedua. Segala dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen kajian itu dianalisis secara kualitatif untuk menjawab kedua-dua soalan kajian yang dibina oleh pengkaji. Baiklah, bergerak kepada dapatan kajian. Soalan kajian yang pertama berbunyi, adakah murid dapat meningkatkan pemahaman struktur binaan ayat majmuk keterangan dengan betul melalui teknik watak? Soalan kajian pertama tersebut dapat dijawab menerusi dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen senarai semak pemerhatian dan juga borang temu bual. Bagi senarai semak pemerhatian, terdapat 8 item penilaian yang ingin diperhatikan dalam kalangan peserta kajian berdasarkan 2 tema, iaitu tema pencapaian dan tema minat. Semakin tinggi kekerapan reaksi positif yang ditunjuk oleh peserta kajian dalam item penilaian yang ditetapkan oleh pengkaji, maka semakin terbuktilah bahawa objektif kajian pertama yang dibina tadi itu telah tercapai. Jadi, jadual 14 menunjukkan jumlah kekerapan reaksi positif yang ditunjukkan dalam peserta kajian dalam sesi rawatan, iaitu pada peringkat prakajian, kitaran pertama dan kitaran kedua. Berdasarkan jadual 14 ini, dapat dilihat bahawa kelima-lima orang peserta kajian telah menunjukkan reaksi positif dalam kesemua item penilaian yang ditetapkan oleh pengkaji, terutamanya pada kitaran kedua, berbanding daripada dapatan kajian pemerhatian pada peringkat prakajian dan juga kitaran pertama kajian. Jadi, jelaslah bahawa dapatan kajian menerusi senarai semak pemerhatian ini dapat menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu murid dapat meningkatkan pemahaman struktur binaan ayat majmuk keterangan dengan betul melalui teknik watak. Baiklah, seterusnya, balik pula kepada
Dapatan borang temu bual yang telah ditranskripsikan mengikut tema yang dibina oleh pengkaji iaitu tema kelebihan teknik dan tema kebolehan murid untuk menjawab soalan kajian yang pertama tadi sebagai sokongan data untuk dapatan kajian menerusi kaedah pengumpulan data pemerhatian tadi. Berdasarkan dapatan borang temu bual, dapat dilihat bahawa semua peserta kajian telah memberikan respon yang positif terhadap semua soalan temu bual yang dibina oleh pengkaji. Dalam tema kebolehan murid, dilihat bahawa terutamanya pada kitaran kedua, peserta kajian telah berubah menjadi lebih yakin akan kebolehan diri sendiri untuk membina ayat majmuk keterangan dengan usaha sendiri selepas sesi rawatan dilakukan. Serta mereka yakin bahawa mereka dapat memperoleh markah yang cemerlang dalam soalan binaan ayat majmuk keterangan menggunakan teknik watak. Jadi, jelaslah bahawa dapatan kajian menerusi instrumen borang temu bual ini dapat menjawab soalan kajian yang pertama iaitu murid dapat meningkatkan pemahaman struktur binaan ayat majmuk keterangan dengan betul melalui teknik watak. Seterusnya, soalan kajian kedua yang berbunyi, adakah murid dapat membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul menggunakan teknik watak? Soalan kajian kedua ini dapat dijawab menerusi dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen kertas ujian. Rajah 3 menunjukkan perbandingan peratusan markah pra-ujian, pasca ujian pertama dan pasca ujian kedua. Berdasarkan rajah 3 tersebut, jelas kelihatan bahawa terdapat peningkatan yang berlaku terhadap pencapaian setiap peserta kajian dalam ujian yang dijawab oleh mereka, iaitu bermula dari peringkat pra-ujian kepada peringkat pasca ujian pertama sehinggalah kepada pasca ujian kedua yang menunjukkan bahawa semua peserta kajian telah mencapai tahap cemerlang dalam markah pasca ujian kedua tersebut. Jadi, sudah terang bahawa dapatan kajian menerusi instrumen kertas ujian tersebut dapat menjawab soalan kajian yang kedua iaitu murid dapat membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul melalui teknik watak. Implikasi kajian pula terbahagi kepada dua pihak iaitu pihak murid dan pihak guru. Bagi pihak murid, murid dapat meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk setelah menyertai dalam kajian tindakan pengkaji ini. Serta mereka dapat menguasai teknik atau cara untuk menjawab soalan membina ayat majmuk keterangan berdasarkan gambar rangsangan yang diberikan terutamanya pada bahagian A penulisan bahasa Melayu. Kajian tindakan ini juga membolehkan guru menambah baik proses PDPC yang dikendalikan secara berperingkat, iaitu daripada bahagian penerangan kepada bahagian latihan amali yang sudah digabung jaringkan dengan elemen TMK serta unsur bermain sambil belajar menerusi slide PowerPoint yang dibina oleh pengkaji. Jadi, rumusannya, kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh pengkaji telah berjaya menunjukkan peningkatan secara mendadak yang berlaku dalam kalangan murid tahun 4 terhadap penguasaan kemahiran membina ayat majmuk keterangan. Hal ini turut membuktikan bahawa teknik watak yang dibangunkan oleh pengkaji menggunakan pendekatan mnemonik telah memudahkan proses ingatan dan pemahaman murid terhadap struktur binaan asas ayat majmuk keterangan. Di samping itu, murid dilatih juga secara intensif dengan teknik watak tersebut menerusi slide PowerPoint yang dibina oleh pengkaji dan jadual binaan ayat telah membolehkan mereka membina ayat majmuk keterangan dengan lengkap dan betul. Hal ini juga bertepatan dengan teori behaviorisme yang dipelopori oleh B.F. Skinner bahawa penguasaan suatu bahasa merupakan hasil interaksi antara individu dengan persekitaran secara berulang kali. Sekian, terima kasih.